Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan kisah tentang hantu kanak-kanak di landasan kereta api. Kisah ni berlaku di San Antonio, Texas, USA. Kat situ ada satu persimpangan jalan yang dilintasi oleh satu landasan kereta api. Dekat situ pernah berlaku satu kemalangan maut. Semuanya bermula pada tahun 1940-an. Satu hari ada seorang cikgu sekolah rendah, bawa murid-murid dia pergi lawatan, menaiki sebuah bas sekolah. Cikgu tu sendiri yang pandu bas tu. Dan perkara ni berlaku semasa diorang dalam perjalanan balik daripada lawatan tu. Masa bas sekolah tu dah hampir nak sampai dekat landasan kereta api tu, enjin bas mula buat hal. Dia jadi semput dan macam nak mati macam tu. Bila dah betul-betul sampai di atas landasan kereta api di tengah-tengah, enjin bas tu mati dan bas sekolah tu berhenti bergerak. Pada masa tu, pelajar kebanyakannya dah tidur. Cikgu yang pandu bas sekolah tu berkali-kali cuba hidupkan enjin bas tu, tapi tak berjaya. Pada masa itulah cikgu tu terperasan ada satu kereta api yang sedang bergerak laju menuju ke arah diorang. Kereta api tu tak ada lampu depan. Boleh jadi lampu tu rosak. Jadi bila dah dekat baru cikgu tu perasan. Pada masa tu kalau nak kejutkan semua pelajar, nak suruh turun memang dah tak sempat. Jadi cikgu tu hanya mampu pulas kunci dan cuba hidupkan enjin bas tu, tapi masih lagi tak berjaya. Pada masa itulah bas tu dirempuh oleh kereta api yang bergerak laju tu. Bas tu sampai terputus dua sebab kereta api tu bergerak dengan terlalu laju. Cikgu yang pandu bas tu tercampak keluar melalui cermin depan. Cermin tu pecah. Tapi ajaibnya cikgu tu terselamat. Tapi lain pula ceritanya dengan pelajar-pelajar yang ada dalam bas tu. Tak ada seorang pun yang selamat. Semuanya mati di tempat kejadian. Beberapa minggu lepas kemalangan tu berlaku, cikgu yang memandu bas tu datang balik ke lokasi kemalangan. Cikgu tu masa tu dia rasa sangat-sangat bersalah. Dia rasa kematian student-student dia tu disebabkan oleh kesalahan dia. Dan dia rasa sangat tertekan. Pada masa tu dia rasa dah tak guna dia hidup. Dia dah tak sanggup nak teruskan hidup. Jadi masa tu dia pergi ke situ ada tujuan. Dia nak bunuh diri dekat situ. Cikgu tu pandu kereta dia dan parking betul-betul di tengah landasan kereta api. Dia berhentikan kereta dia dekat situ dan tunggu supaya ada kereta api yang lalu dan langgar dia. Tak lama lepas tu nampaklah daripada jauh ada satu kereta api datang dengan laju meluru ke arah dia. Sama macam kejadian kemalangan tu. Pada masa itulah cikgu ni terdengar di sekeliling kereta dia ada banyak suara. Suara yang dia sangat rindu dan dia sangat kenal. Suara kanak-kanak. Sama macam suara murid-murid dia yang dah mati. Dan pada masa itulah cikgu ni rasa kereta dia ditolak ke depan oleh sesuatu. Dia pun tengok ke belakang, tak nampak apa-apa. Kereta dia ditolak sampailah keluar daripada landasan tu, landasan kereta api tu. 2-3 saat lepas tu sampailah kereta api melintas laju dekat belakang kereta cikgu tu dan lalu pergi. Masa tu cikgu ni tercengang. Dia tak tahu apa sebenarnya yang dah jadi. Dia tengok ke belakang tak ada orang, tak ada siapa yang tolak. Cikgu ni terus keluar daripada kereta dan dia tengok di sekeliling kawasan tu. Memang tak ada siapa-siapa dekat situ. Jadi dia tak tahu siapa yang tolak kereta dia. Bila cikgu ni berjalan ke belakang kereta, cikgu ni terperasan dekat bahagian belakang kereta tu ada banyak tapak tangan. Dan saiz tapak tangan tu adalah saiz kanak-kanak. Masa tu cikgu ni sedar ada sesuatu yang menyelamatkan dia, yang tak nak dia mati pada hari tu. Lepas kejadian tu, cikgu ni dapat semangat baru untuk hidup. Cikgu tu buka satu sekolah untuk anak-anak yatim. Dia mengajar dekat situ sampailah dia tua. Selepas kejadian tu, ada kabar angin mengatakan kalau ada siapa-siapa yang bawa kereta, lepas tu parking dekat tengah-tengah landasan kereta api tu, akan ada sesuatu yang menolak kereta tu keluar daripada kawasan landasan. Katanya, dekat kawasan landasan kereta api tu, ada makhluk-makhluk ni yang selalu menjelmakan diri menyerupai masa-masa kemalangan, iaitu kanak-kanak sekolah yang dah mati dekat situ. Jadi orang ramai percaya benda-benda itulah yang tolak kereta orang ramai ni, termasuk kereta cikgu tu. Dah ramai orang cuba kaji pasal perkara ni, tapi semuanya gagal. Sebab orang tak jumpa apa-apa dokumen berkenaan dengan kemalangan maut tu. Orang tak tahu sampai sekarang ni, orang tak tahu masa dan tarikh sebenar kemalangan maut tu berlaku.
Dan ada pegawai polis daripada San Antonio tu sendiri yang cuba mengkaji pasal perkara ni. Dia cari dekat data polis, dekat sistem polis pasal rekod kemalangan tu, tapi dia tak jumpa apa-apa. Kisah ni tersebar dengan cepat ke merata tempat. Dan tiba-tiba landasan kereta api tu menjadi tumpuan orang-orang luar. Orang luar datang ke situ bawa kereta dan nak cuba sendiri betul ke khabar angin tu. Kadang-kadang diorang ni bawa kereta dan parking dekat tengah-tengah landasan kereta api tu, dan diorang ni letak bedak dekat bahagian belakang kereta sebab diorang ni nak tengok betul ke nanti ada tapak tangan budak yang banyak dekat belakang tu. Banyak lagi perkara misteri yang berlaku dekat landasan tu. Antaranya orang tempatan sendiri yang duduk dekat-dekat dengan landasan kereta api tu. Diorang ni mendakwa selalu terdengar bunyi kereta api seolah-olah macam bawa laju, lepas tu brek mengejut. Bunyi gesekan tayar besi kereta api tu dengan besi landasan. Bunyi yang kuat seolah-olah tengah brek dan berhenti mengejut. Tapi bila diorang tengok tak ada apa-apa pun. Bunyi aja. Kereta api tak ada. Ada lagi satu cerita yang agak popular berlaku dekat situ. Pada satu malam, ada seorang perempuan ni sedang bawa kereta. Dia bawa kereta seorang-seorang lalu dekat jalan yang berhampiran dengan landasan kereta api tu. Tiba-tiba dia nampak dekat tepi jalan ada budak perempuan ni berdiri seorang-seorang dekat situ. Jadi dia pun perlahankan kereta dan berhenti depan budak perempuan tu. Dia pun tawarkanlah, dia offer lah, marilah naik dalam kereta biar saya hantar ke rumah. Jadi budak tu pun naiklah, duduk kat kursi belakang. Jadi perempuan ni dia tanyalah budak perempuan tu, rumahnya dekat mana, nanti biar saya hantar. Budak perempuan tu bagi tahulah rumah dia dekat mana. Bila dah sampai dekat depan rumah tu, perempuan yang bawa kereta ni terperasan budak perempuan yang duduk kat belakang ni macam teragak-agak nak keluar daripada kereta. Macam takut-takut nak keluar. Jadi bila dah perempuan ni tengok macam tu, dia fikir mungkin budak ni tak nak masuk ke dalam rumah dia. Mungkin budak ni tadi larikan diri. Banyaklah perkara yang boleh buatkan budak larikan diri kan. Jadi dia fikir mungkinlah dia ni kena dera ke apa. Perempuan yang memandu kereta ni bagi tahulah dekat budak perempuan kat belakang ni. Tak apa dek, macam ni. Biar akak je yang bercakap dengan keluarga adik. Perempuan ni pun keluar daripada kereta dan nak pergi ke pintu rumah tu lah, ke pintu rumah budak perempuan ni. Dia tengok sekali lagi ke belakang. Bila dia tengok sekali lagi dekat belakang, dekat tempat duduk penumpang tu, tak ada siapa-siapa pun. Budak perempuan tu hilang macam tu je. Ada lagi satu kisah yang berlaku dekat dengan landasan kereta api tu. Pada satu malam minggu, ada sekumpulan pelajar perempuan datang ke landasan kereta api tu untuk merasai sendiri suasana malam dekat situ. Diorang ambil gambar dan ambil video dekat situ. Banyaklah gambar yang diorang ambil. Dan salah seorang daripada remaja tu hantar gambar-gambar tu dekat family dia. Bila keluarga remaja perempuan ni tengok gambar-gambar yang dihantar tu, diorang ni terkejut sebab salah satu gambar tu ada tertangkap imej budak perempuan pegang teddy bear berdiri dekat sebelah landasan kereta api tu. Tapi yang peliknya, budak perempuan dan juga teddy bear ni adalah transparent. Macam kita tengok plastik tu macam mana. Maknanya memang bukan orang. Kawasan landasan kereta api yang dulunya pernah berlaku kemalangan maut tu, sekarang ni dah berubah. Pada waktu siang, ramai orang datang berkunjung dekat situ. Lokasi tu seolah-olah jadi tempat tarikan pelancong. Ramai pengunjung daripada luar datang ke situ nak cuba sendiri pengalaman berada di landasan kereta api tu. Dia nak tengok ada orang tolak ke tak. Pada waktu malam pula, dekat kawasan tu banyak kumpulan paranormal yang datang. Diorang ni macam biasalah ambil gambar, rakam video dengan harapan dapat merakam imej hantu di kawasan tu. Bila dah ramai sangat pengunjung yang datang ke situ, banyak jugalah perkara-perkara yang tak sedap didengar berlaku dekat situ. Ramai pengunjung-pengunjung ni pergi ke balai polis dan buat aduan. Ada yang hilang dompet, ada yang hilang duit, yang hilang kereta pun ada. Kereta dia dilarikan oleh seseorang. Selain daripada kes-kes kecurian ni, ada juga masalah lain yang timbul. Antaranya adalah lalu lintas. Dekat situ sekarang ni dah jadi sesak. Sebab ramai yang nak cuba parking kereta dekat atas landasan kereta api tu. Jadi kereta-kereta yang belakang ni tersekat lah. Jadilah jam. Sebenarnya dekat situ tak pernah jam dulu, tapi sekarang ni dah jadi jam. Jadi penduduk setempat dan juga pihak polis dekat kawasan tu menjadi macam tertekan lah dengan keadaan tu. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah.
Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.